Kita intro dulu. Hai Datuk Zahid, macam minta nyawa je ni. Hehehe, lain macam betul ayah anda kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kecuakan pimpinan-pimpinan dalam kerajaan perpaduan madani ini tidak boleh disorok-sorok lagi. Terkini, Presiden UMNO yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah berkata bahawa beliau mencadangkan perlu digubal satu akta khas bagi memastikan kerajaan boleh mentadbir sekurang-kurangnya sepenggal dan tidak boleh ditukar ataupun diubah pada pertengahan penggal. Ini berikutan kata-kata beliau, perkara ini pastinya akan mengganggu kestabilan politik negara dan juga akan menyebabkan pelabur tidak mahu masuk kerana politik yang tidak stabil dan juga akan menyebabkan kerosakan kepada rakyat dan macam-macam lagi lah alasan beliau. Di mana beliau mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk pastikan yang kerajaan yang mentadbir tidak akan dapat diganggu-gugat dengan apa-apa sahaja bentuk tebuk atap. Pertamanya tuan-tuan sekalian, kita faham Zahid Hamidi ini berada dalam keadaan telur di hujung tanduk. Sekiranya kalau betul kerajaan ini bertukar dalam bulan ini, katakan beliau pastinya antara mereka yang akan benar-benar terkesan. Apatah lagi pada ketika ini difahamkan Majlis Peguam telah bertindak untuk mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan DNAA kes beliau, di mana beliau telah pun respon betapa tindakan Majlis Peguam ini adalah busybody, menyebuk dan luar daripada jurisdiction mereka. Sebab itulah kita memang tahu kalau kerajaan ini bertukar, beliau bukan lagi timbalan Perdana Menteri, sakit beliau masalahnya. Bila-bila masa sahaja kes beliau yang DNAA itu akan dapat dibuka at the point kes itu berhenti. Kena faham ya, kes Zahid Hamidi ini adalah dismissal not amounting to an acquittal. Bermaksudnya dibebaskan tanpa dilepaskan. Maksudnya kat sini dia memang tidak dibicarakan, dibebaskan, tak ada masalah, tetapi at some point kalaulah pihak pendakwa raya hendak meneruskan kembali kes tersebut, kes itu akan dibicarakan at the point kes itu berhenti. Maknanya tak payah nak lalu daripada awal, nak pengurusan kes dan sebagainya, tak. Dia akan mula daripada Zahid kena membela diri. Benda itu pastinya akan menyenakkan perut beliau. Kerana itulah beliau seakan-akan sangat-sangat gusar. Dan ini bukan kali pertama beliau mengeluarkan kenyataan yang seolah-olahnya begitu cuak dengan prospek kerajaan bertukar ini. Anda pasti masih ingat, beberapa hari lepas beliau telah mengeluarkan kenyataan SD tidak laku untuk tebuk atap. Tetapi benda itu dah disanggah oleh ramai orang, termasuklah oleh saya sendiri. Dan kali ini pula cadangan beliau, buat satu akta, pastikan kerajaan kekal sepenggal. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya menyanggah beberapa poin oleh Zahid tersebut. Nombor satunya, Zahid kata kerajaan perlu kekal sepenggal. Ini sebenarnya merupakan satu perkara yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, di mana Perlembagaan Persekutuan menyatakan betapa Perdana Menteri ini kalau hilang sokongan, dia kena letak jawatan. Baca perkara 40 dan juga perkara 43 Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan keabsahan seseorang ahli parlimen itu untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi jika Zahid cuba untuk mencadangkan satu akta yang membolehkan kerajaan kekal sepenggal, benda ini sebenarnya telah menarik salah satu hak ahli-ahli parlimen, iaitu hak untuk menyatakan sokongan, dan benda ini bercanggah dengan perlembagaan. Tak bolehlah kita nak propose satu akta yang akan berlaga dengan akta yang lain. Tak jadi macam tu. Nombor duanya tuan-tuan sekalian, kata-kata Zahid betapa kejadian tebuk atap dan sebagainya ini akan menyebabkan ekonomi tak stabil dan sebagainya. Mungkin Zahid terlupa, beliau juga merupakan antara pihak yang terlibat dalam tebuk atap ketika tahun 2020 dulu. Masa itu UMNO Barisan Nasional bukan kerajaan. Yang menjadi kerajaan ialah Pakatan Harapan 1.0 dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri. Masa itu dalam kerajaan ada Lee Kuan Eng, ada Mujahid Yusof Rawa, ada Khalid Samad dan ramai lagi lah. Dan pada ketika itu, ketika langkah Sheraton itu, UMNO pimpinan Zahid juga terlibat dalam perbincangan-perbincangan untuk mengambil alih kerajaan dan sebagainya. Dan pada ketika itu, ketika Agong menanyakan tentang siapakah yang mendapat keabsahan selaku Perdana Menteri, UMNO juga terlibat menyokong Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Dan apa hasilnya? UMNO dapat jawatan dalam kerajaan, jadi Menteri Kanan dan pelbagai lagi jawatan menteri dalam kabinet. Nampak tak? Masa tu Zahid tak ada cerita pula, oh kita tak boleh nak tebuk atap ni, nanti kerajaan tak stabil dan sebagainya. Satu lagi, kalau Zahid terlupa, pada pertengahan tahun 2021,
UMNO pimpinan Zahid yang sama jugalah cuba untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Mungkin kerana Muhyiddin enggan melayan permintaan Zahid untuk settlekan kes 47 dia tu, wallahualam bisawab, dan perkara itu menyebabkan kerajaan menjadi sangat-sangat goyah pada ketika itu, memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan selaku Perdana Menteri dan digantikan dengan siapa? Digantikan dengan Naib Presiden UMNO pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Dan masa itu pun Zahid diam je. Zahid tak ada kata pula, oh dah 2 kali dah tukar kerajaan dalam tempoh setahun ni kan, oh tak boleh ni, ekonomi teruk nanti. Tak ada pula. Sebab apa Zahid tak cakap apa-apa? Sebab masa itu perkara menguntungkan beliau, menguntungkan UMNO. Sebab itu beliau tak cakap apa-apa. Sekarang ini, peristiwa tebuk atap yang berkemungkinan besar akan berlaku ini tidak menguntungkan beliau, tidak menguntungkan apa-apa saja geng-geng beliau. Jadi, kerana itulah beliau dok berkata, oh tak boleh tebuk atap ni, nanti akan kacau ekonomi sebagainya. Sekadar untuk sanggah Zahid. Ketika kerajaan tebuk atap yang 2 kali inilah, tahun 2020 dan 2021, kita menyaksikan pada tahun 2020 kerajaan yang sangat-sangat mantap mengawal selia ketika keadaan PKP, keadaan COVID, sehingga mendapat pujian satu dunia. Dan ketika zaman Ismail Sabri lah kita dapat lihat perkembangan ekonomi kita yang terbaik dekat rantau Asia Tenggara dengan perkembangan sebanyak 8.7% sepanjang tahun 2022. KDNK kita pernah capai hampir 15% untuk satu suku. Dan ini hasil kerajaan yang tebuk atap ni lah. Lompat sana, lompat sini sebagainya kan. Ini hasil je. Jadi kalau anda nak kata betapa lompat-lompat ini ataupun tebuk atap ini akan mengakibatkan ekonomi terjejas, benda itu kurang tepat. Sekarang ini, kerajaan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim belum ada lompat-lompat. Setahun tak ada cerita pasal lompat. Tetapi tetap pelabur tak masuk dekat negara kita ini, tetap pelabur asing menjual equity-equity mereka dekat bursa, tetap juga kita tidak mendapat sebarang FDI yang benar-benar berkualiti seperti yang telah diumumkan banyak kali oleh Perdana Menteri. Kononlah bawa masuk pelaburan China 170 bilion. Terbaru konon-konon Singapura pula nak berlabur dekat 0.5 bilion, macam tu lebih kurang. Tengok-tengok habuk pun tarak. Konon-konon bawa masuk Elon Musk dengan Tesla memberikan peluang pekerjaan 10,000 peluang pekerjaan berprestasi tinggi. Tengok-tengok Tesla sekadar buka showroom dekat Cyberjaya, peluang pekerjaan untuk 30 orang sahaja. Itu dalam keadaan kerajaan perpaduan madani ini tidak ada cerita tebuk atap, tidak ada cerita tentang nak tukar kerajaan, tak ada. Tetapi pelabur tetap tak nak datang sini, pelabur tetap nampak negara kita ini bukan prospek yang baik. Sebab apa agaknya? Mesti saya beritahu pada Zahid, kenapa pelabur tak nak datang? Bukan sebab tukar-tukar kerajaan, tetapi pelabur tak nak datang sebab mereka lihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang clueless, yang juga merupakan Menteri Kewangan yang langsung tidak menjalankan tugas beliau dengan baik, yang hanya fokus untuk mencari salah pembangkang, yang tidak fokuskan untuk agenda ekonomi. Ambil masa 8 bulan barulah kerajaan ini mengumumkan sebarang langkah agenda ekonomi. Itu pun diumumkan naratif ekonomi saja, bukan satu blueprint nyata, tetapi sekadar naratif. Dan kemudiannya, polisi-polisi yang tidak jelas dan tidak tetap ini sehingga mendapat teguran daripada Maybank. Maybank yang kata kerajaan ini memang tidak ada polisi yang jelas berkenaan dengan ekonomi, menyebabkan pelabur-pelabur sukar hendak melabur dekat negara kita ini. Dan yang paling besar sekali tuan-tuan sekalian, pelantikan Ahmad Zaid Hamidi itu sendiri, pelantikan anda wahai Zaid sebagai timbalan Perdana Menteri pada ketika anda sedang berhadapan dengan 47 kes yang sudah melepasi fasa prima facie. Anda kena bela diri. Tengok-tengok Perdana Menteri melantik anda menjadi timbalan Perdana Menteri, lagilah pelabur luar tengok, apa kejadahnya kau lantik orang yang memang tengah ada kes sebagai kau punya TPM. Nampak macam negara kita ini seolah-olahnya lari daripada iltizam nak lawan rasuah, sebaliknya negara kita ini seolah-olah hendak mengangkat perasuah. Ya betul, seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Tetapi kalau tengah bicara dan kes itu dah lepas fasa prima facie, of course sepatutnya anda tidak terlibat dalam kerajaan. Tetapi anda terlibat. Anda tetap nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri pun telah lantik anda menjadi timbalan Perdana Menteri. Pelabur semua nampak dan nampak benda ini mengarut, kerana itu mereka tak berani masuk ke dalam sebuah kerajaan yang berkemungkinan besar korup ini, wahai Zahid. Anda tak nampak ke perkara itu? Berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menundingkan jari kepada orang lain, terutamanya kepada lawan politik anda. Sepatutnya anda tunding jari dekat diri anda sendiri dan juga diri kerajaan perpaduan madani itu sendiri. Andalah
Anda semualah sebenarnya yang menjadi punca betapa ekonomi negara kita ini menjadi semakin malap, semakin merudum dan juga semakin menyederhana. Ini faktanya tuan-tuan dan sekalian yang mungkin Zahid Hamidi dan gerombolan kerajaan perpaduan madani ini tidak mahu atau tidak sedar ataupun enggan untuk menerimanya. Jadi sekali lagi kepada Zahid Hamidi, berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan yang sekadar kita nampak hanyalah untuk survival anda sendiri saja. Sekarang ni masa untuk berfikir bagi pihak rakyat. Berfikir tentang apakah kehendak rakyat, bukan kehendak anda. Dan jikalau anda nampak kehendak rakyat ini, anda betul-betul faham kehendak rakyat, maka anda akan mengambil keputusan yang paling mulia, iaitu dengan meletakkan jawatan serta memberikan ruang kepada orang lain untuk mengisi jawatan anda itu. Tetapi saya faham, anda memang tidak akan melepaskan satu perkara yang mungkin akan menyelamatkan anda. Tetapi itulah dia. Nanti pada tiba satu hari nanti, ada pihak bertanyakan soalan ini pada anda. Mungkin pada ketika itu, anda tidak akan mampu mengelak lagi. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?